Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita berdoa. 弟兄姐妹们，我们一起祷告。 Kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. 我们在天上的父，我们感谢你，今这个时候我们可以再次的思想你自己的话语。 Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami supaya kami boleh belajar untuk menjadi seturut dengan gambar Kristus. 求你教导，借着你话语教导我们，可以效法你的形象。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. 祷告奉主耶稣基督圣名求，阿门。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat 2 Korintus 3 ayat 18. 今天我们要看的经文是哥林多后书3章18节， Dan tema kita adalah seturut gambarnya. 我们的主题是效法他的形象。 Saya bacakan 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 我们众人既然창조链得见看见主的荣光，好像从镜子仿照变成主的形状，荣上加荣，如同主的灵变成的。 Pertama-tama saudara-saudara kita akan melihat mengenai muka yang tidak terselubung. 我们看着一个敞开的脸。 Paulus berbicara pertama mengenai Musa yang menyelubungi mukanya supaya umat Israel jangan tidak tahan memandangnya di ayat 7. 在这个保罗首先说到，就在第7节里面说到，就是摩西用破纸蒙着脸，叫以色列民免得以色列人不能定睛看着他的脸。 Itu adalah peristiwa setelah peristiwa lembu emas di mana Tuhan menjadi marah. 但是因为在金牛犊事件。 神震怒的时候， Dan Tuhan tidak mau berdiam di tengah-tengah umatnya. 神不要在他们百姓的当中。 Karena itu Musa kemudian mendirikan kemah jauh dari perkemahan umat. 所以这个时候，摩西就令了这个会幕比这民众的会幕距离非常的远。 Dan ketika Musa kemudian datang ke kemah, Tuhan berkenan berjumpa dengan Musa. 当摩西来到这个会幕的时候，神喜悦来到摩西的面前。 Dan karena itu ketika Musa keluar dari kemah, mukanya bercahaya merefleksikan cahaya kemuliaan Tuhan. 当摩西走出这个会幕的，他脸上充满荣光，就是保宁族的荣光。 Dan umat Israel tidak tahan melihat cahaya tersebut. 那这个以色列民不能定睛看着这个摩西的脸。 Karena itu kenapa Musa menyelubungi mukanya. 这是为什么摩西蒙着用破纸蒙着他的脸呢？ Tetapi kemudian kita melihat di dalam 2 Korintus 3, 我们看到这哥林多3章18节的时候， di ayat 13 Paulus menambahkan supaya Israel jangan melihat pudarnya cahaya yang sementara itu. 那就是也叫以色列不要看见了渐渐褪去的荣光。 Sehingga kita bisa mengerti Paulus mau mengatakan cahaya tersebut hanyalah sementara. 这保罗要强调，那荣光是暂时的。 Dan rupanya saudara-saudara muka Musa yang berselubung melambangkan pikiran dan hati umat perjanjian lama yang masih terselubung karena Kristus belum menyingkapkannya. 摩西用这个创造脸，意表着旧约子民心思意念，叫仍然有破纸蒙着他们的脸。 Tetapi sekarang ada kabar gembira. 现在有一个好消息， Sebagai umat perjanjian baru, muka kita tidak lagi terselubung. 身为新约的子民，我们的脸是敞开着的。 Dan ini melambangkan hati dan pikiran kita tidak terselubung karena membaca perjanjian lama dalam Kristus. 这意表着我们的心思意念也是敞开的，因为我们在基督里面阅读这个旧约的圣经。 Nah, ini berarti saudara-saudara kita perlu membaca perjanjian lama secara kristologi. 这意思说，我们必须从基督的来看这个旧约。 Kita bisa melihat mungkin dua hal yang perlu kita lakukan supaya kita membaca perjanjian lama dengan benar. 我们有两个注意2点，正确的去阅读这个旧约的圣经。 Pertama-tama nubuat-nubuat yang menunjuk dan digenapi oleh Kristus. 制作基督的这个预言都在基督为基督所成全了。 Nah, ini adalah biasanya yang kita mengerti dengan cukup baik. 这是我们大家可以明白的。 Ya, ketika misalnya Nabi Mika mengatakan seorang Mesias akan lahir di Bethlehem, Yesus menggenapi dengan lahir di Bethlehem. 当弥迦先知说，这个耶稣要降生在伯利恒的时候，那么这个耶稣就成全了这件事情。
Perjanjian Lama menekankan bahwa Mesias haruslah merupakan keturunan Daud, berarti dari suku Yehuda. 那么后来就说这个预言说基督应该是从犹大的支派了，这个也是在新约里面成全了。 Dan tentu saja kita tahu bahwa Yesus benar-benar lahir dari suku Yehuda, keturunan Daud. 我们知道耶稣是在犹大住大卫的后裔。 Yesaya misalnya menggambarkan betapa Mesias nanti akan dianiaya dan disiksa. 以赛亚预言怎么样这个基督要受苦难。 Dan ternyata kita juga bisa melihat tergenapi di dalam kehidupan Yesus. 我们也看到耶稣的一生里面看见这件事情。 Tetapi ketika kita mengatakan membaca perjanjian lama secara kristologi, 当我们说用基督论来看这个旧约的时候， bukan hanya sekedar nubuat-nubuat seperti yang tadi saya katakan. 不像刚才我们所说的那些预言。 Tetapi yang sangat penting juga kita perlu membaca tokoh, peristiwa dan benda yang merupakan bayang-bayang Kristus. 我们也必须看那些人物、那些事件、物体，那些算是基督的形象、影儿。 Tokoh misalnya Musa sebagai mediator menunjuk kepada Kristus yang adalah mediator. 那比方说摩西代表一个神与人这中间人，他也是代表基督。 Harun sebagai imam menunjuk kepada Kristus yang nanti adalah imam. 那阿伦是一个大祭司，也预表耶稣将来是大祭司。 Walaupun keimaman Yesus bukan dari urutan Harun tetapi dari urutan Melkisedek. 那当然这个基督的这个大祭司不是从亚伦来的，而是从麦基洗德来的。 Kemudian ada peristiwa yang juga menunjukkan kepada Kristus. 但是也有指着基督的事。 Kita bisa melihat misalnya Tuhan menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir. 我们看在怎么样神拯救他的这个以色列百姓从埃及地被救赎出来。 Itu adalah bayang-bayang bagaimana nanti Kristus menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. 他也是预表基督怎么样将来要从我们罪的权势中拯救我们出来。 Kemudian ketika kita melihat bagaimana umat perjanjian lama mempersembahkan korban, 我们看到怎么旧约的子民怎么样献祭物的时候， maka kita harus melihat bahwa itu juga adalah bayang-bayang menunjuk kepada Kristus yang nanti akan dipersembahkan sebagai korban. 那次祭物也预表将来耶稣这基督要献在坛上成为祭物。 Saya bacakan mengenai ini di dalam Ibrani 10 ayat 1. 我们看这个希伯来书第10章第1节， Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. 律法既是将来美事的引我，不能是本物的真相，总不能借着每一年常献一次的祭物，叫那近前来的也得以完全。 Dan ini menunjukkan saudara-saudara 这也是预表 bahwa orang-orang perjanjian lama diselamatkan bukan karena darah korban binatang. 他们这些旧约的准备救赎，不是因为这些祭物的血。 Ibrani 10 ayat 4 mengatakan darah binatang tidak mungkin memberikan pengampunan. 这基本上是说这个牲畜这些不能给赎罪。 Nah, ini berarti darah tersebut adalah bayang-bayang yang menunjuk pada Kristus. 这个血也是预表将来耶稣要流出的血。 Dan berarti tokoh-tokoh atau umat perjanjian lama pun diselamatkan karena darah Kristus. 但这旧约的人物被救赎，也是因为基督的宝血。 Mengenai benda kita juga bisa melihat ini adalah bayang-bayang Kristus. 我们看一些物件也是预表，也是耶稣，也是基督的影儿。 Kita tahu bahwa selama 40 tahun di padang gurun, Allah memberikan umat makanan mana. 比如说，在这个以色列民在旷野40年，神赐给玛拿给他们做食物。 Ternyata mana itu juga merupakan bayang-bayang untuk Kristus yang adalah roti hidup. 那你这个玛拿也在预表将来基督是一个货物，这个粮食。
Karena itu saudara-saudara, ketika kita membaca perjanjian lama, 当我们阅读旧约圣经的时候， kita harus membaca secara kristologi. 我们必须从基督论去阅读圣经。 Kalau tidak, hati dan pikiran kita sama terselubung seperti orang perjanjian lama. 那么如果不是的话，我们的心思愿像旧约的人被帕子蒙着。 Tetapi sekarang kita diberitahu bahwa muka kita tidak lagi terselubung. 现在告诉我们是敞开着脸。 Kemudian kita melihat juga masih di 2 Korintus 3 ayat 18 ini, 我们再从3章18节里面再看到， di mana dikatakan dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. 我们都是反映着主的荣光， Nah, saudara-saudara, kita harus hati-hati. 我们必须非常的小心。 Ketika dikatakan kita sekarang mencerminkan kemuliaan Tuhan, 如果说现在我们反映主的荣光， bukan berarti bahwa umat PL tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. 不等于说旧约的子民不能反映神的荣光。 Kita harus mengerti ya perbandingan di dalam perjanjian lama dan perjanjian 我 baru. 们必须看旧约圣经跟新约圣经的比较， Bukan tidak ada dan sekarang ada, 不是说过去没有，现在才有， tetapi dulu sudah ada, 过去已经有了， sekarang semakin berlimpah. 现在是更是丰盛的。 Karena itu kita harus melihat bahwa Paulus mau mengatakan, 所以在我们看到保罗要强调的， sekarang kita dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan semakin berlimpah, 现在我们能够反映主的荣光是更大的荣光， semakin megah. 更伟大的荣光。 Tapi ingat saudara-saudara, Alkitab selalu mengajarkan paradoks. 但是圣经常常有那个是非偶是的悖论， Paradoks berarti kelihatan bertentangan tetapi sebenarnya tidak. 看起来悖论就是看起来好像不对，其实是对的。 Dan orang sering berpikir kalau itu adalah anugerah Allah, ya kita tidak usah melakukan apa-apa. 有的人因为这个神的恩典，我们不需要做任何的事情。 Tetapi paradoks mengajarkan kepada kita, 但是这个悖论教导我们， anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. 神的恩典没有废弃人应付的责任。 Jadi betul kita melihat bahwa di sini dikatakan bahwa kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh. 那这个时候，这个荣光是主的灵来的， Berarti Tuhan yang memberikan kemuliaan itu kepada kita. 就是主把那荣光赐给我们。 Tetapi paradoks mengajarkan ada bagian tanggung jawab yang harus kita lakukan. 但是这个悖论又告诉我们必须负起的一些责任。 Berarti kita harus berupaya supaya dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan itu dengan lebih. 我们必须尽力的把这个荣光更大的彰显出来。 Ya, dengan tentu saja melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. 但是当然的照着主的旨意去做。 Dan kita kemudian melihat rupanya tujuan semua itu. 这一切的目的是什么呢？ Saya bacakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 因为这个荣光是从主来的，我们就变成主的形状，变成荣上就荣，如同主的灵变成的。 Jadi tujuan semuanya ini, saudara-saudara, 这一切的目的是什么呢？ adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. 这样我们能够以神的形，好像变成神的形状样样。 Apa artinya menjadi serupa dengan gambar Kristus? 变成主的形状的意思是什么呢？ Berarti kita semakin meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. 我们更效法基督所做的。 Karakter-karakter kita seharusnya semakin serupa dengan Kristus. 我们的人格、我们的品格必须更效法基督。 Nah, karakter itu bisa terlihat misalnya di dalam buah roh seperti yang Paulus katakan di dalam Galatia. 就所谓品格，就是像保罗在加拉太书所说的圣灵的果子。 Dan kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupannya di bumi, 我们看在耶稣在世上所做的一切事， mungkin apa yang dia lakukan bisa dirangkumkan dengan satu kata, 他所做的，我们可以总括的说一句话， yaitu ketaatan. 就是顺服。 Tuhan Yesus berkata, aku hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa-Ku. 我这是遵行天父的旨意。 Karena itu untuk menjadi serupa dengan Kristus, 所谓要效法基督的时候， kita seharusnya belajar untuk taat 我们 tentu saja. 必
必须完全的顺服。 Tapi Tuhan mengerti sekali bahwa sulit bagi kita ya dengan kekuatan kita sendiri menjadi serupa dengan gambar Kristus. 神知道，照着我们自己的能力，我们不可能完全的效法基督。 Karena itu kita diberikan apa yang dinyatakan di dalam Roma 8 ayat 28 dan 29. 所以在罗马书8章28、29节告诉我们， Ya, saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 那我们晓得万事都不相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的。 Roma 8 ayat 28 mau menyatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi 神就8章28节告诉我们，神允许发生的一切事情， adalah untuk kebaikan kita. 这一切都是为我们的好处， Tapi bukan kebaikan semua orang, saudara-saudara. 不是为所有的人的好处， Hanya kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 就是那些爱他的人， Jadi hanya baik untuk umat Tuhan. 就是单单为神的子民。 Nah, apa artinya untuk kebaikan kita? 为我们的好处是意思是什么呢？ Maka saya bacakan ayat 29. 我看29节，告诉我 Sebab 们 semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 他预先所知道，就预先定下效法他儿子的模样，叫他儿子在许多弟兄中做长子。 Karena itu kita melihat bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan 我们看 kita 着神允许发生在我们生活中的一切的事情， adalah untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan gambar 就是 Kristus. 塑造我们，叫也更效法基督。 Karena itu saudara-saudara, kita perlu meresponi segala yang terjadi dengan positif. 所以我们对一切发生的都要有正面去回应。 Termasuk pandemi sekarang yang mungkin begitu menyulitkan bagi beberapa dari kita. 特别在这个疫情在我们当中陷入非常困境的当中， Ini tentu saja bukan sebuah kebetulan. 但是这不是一件偶然的事情， Allah yang mau melakukannya, 是神的旨意里面。 ya, atau kita pakai bahasa Allah yang memang mengizinkan itu terjadi di seluruh dunia. 但这个疫情是神允许在世界上发生的疫情， Dan berarti pasti ada rencana Allah di dalamnya. 我们相信一定有神的计划旨意在里面。 Apakah itu berupa hukuman? 那是刑罚吗？ Mungkin. 可能是刑罚， Apakah ini berupa peringatan? 或是一个警戒。 Karena kita manusia sekarang terlalu sombong, berpikir kita tidak butuh Allah. 因为人是太骄傲，觉得不需要神， Mungkin sekali. 也可能， Tetapi kita harus percaya 但是我们必须深信， ini adalah kebaikan Allah untuk kita, orang-orang percaya. 这对信主的人对信主的一个好处。 Karena memang kenyataannya kita bisa dibentuk menjadi semakin serupa Kristus 我们事实上，我们能够更塑造、更效法基督， melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. 在这我们面对的一切苦难。 Ketika banyak orang di sekitar kita menjadi sakit, 当许多人在我们周遭病倒了， kita baru mengerti anugerah Tuhan ketika memberikan kita kesehatan. 当我们有健康，我们才知道这是神的恩典。 Tetapi bahkan ketika kita juga menjadi sakit, 当我们也病倒的时候， maka kita juga bisa semakin melihat anugerah Tuhan menyertai dan memberikan kebaikan. 我们也看到神的恩典与我们同在，并且把好处赐给我们。 Maka kita belajar untuk lebih bersyukur dengan apapun yang Tuhan berikan. 在这人所施的一切，我们都要有感恩的心去回应。 Ketika Tuhan kemudian mengambil orang-orang yang kita kasihi, 当神挪去我们所爱的人， kita bersyukur untuk waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kita bisa bersama-sama dengan orang-orang tersebut. 我们为过去能够与他们我亲爱的人同在，献上我们的感恩。 Ketika kita menghadapi kesulitan keuangan, 当我们经济上有困难的时候， kita bersyukur bahwa kita melihat penyertaan Tuhan 我们感谢神，因为有看见神的同在， dan belajar lebih bergantung kepada Tuhan. 并且休息更依靠神。 Belajar untuk lebih peka terhadap apa yang Tuhan nyatakan kepada kita dan mentaatinya. 对神的一切指示要更有敏锐的心去回应。 Karena itu saudara-saudara sekali lagi tujuan semua yang Tuhan izinkan terjadi 这一切神允许发生的一切事情， supaya kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. 目的就是我们效法基督。
Saudara-saudara, sekarang setelah kita merenungkan firman Tuhan, 当我们思想了神的话语之后， saya mau mengajak saudara-saudara untuk berlutut untuk yang bisa 对能够跪下的，请他们跪下。 dan merefleksikan dua hal ini. 那反映两件事情： Pertama, apa yang sudah Tuhan katakan pada saudara. 神对你说了些什么， Maka tolong refleksikan, renungkan secara pribadi. 你个人怎么样回应神对你所说的话。 Yang kedua, 第二， apa yang saudara ingin katakan pada Tuhan. 你要对神说什么呢？ Marilah saudara sampaikan melalui doa saudara. 在这里的祷告向神诉说吧。